Terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Wanita hari ini. Seperti yang kita wawarkan sebentar tadi, kami nak kongsikan satu lagi topik dalam hikayat perkahwinan, iaitu tips ke jannah. Ramai yang mengimpikan sebuah rumah tangga yang nak membawa hala tuju mereka ke sebuah syurga yang kekal dan hakiki. Tapi mungkin dalam usaha kita untuk mencari syurga tersebut ataupun nak ke jannah ini, ada perkara-perkara yang boleh kita tambah baik. Betul. Yang boleh kita semarakkan demi mencari kebahagiaan seisi keluarga. Jadi sebab itulah hari ini anda perlu bersama dengan kami dan tetamu kami kerana kita nak merebut peluang ke jannah itu dengan tips-tips terbaik daripada beliau. Kita bersama dengan tetamu kita pada hari ini, Dr. Tengku Asmadi, Tengku Mahbat, Perunding Motivasi, dan hari ini beliau seorang saja menjadi tetamu kita kerana saya pastikan banyak yang boleh dikongsikan oleh doktor bersama dengan kita pada hari ini. Terima kasih bersama kami hari ini. Terima kasih Rina, terima kasih Farid. Okey, saya percaya ramai dah tak sabar kenapa kita bawakan topik ini pada hari ini, sebab sekurang-kurangnya hari ini bila semua pasangan suami isteri berada di rumah bersama dengan keluarga dan anak-anak, ini masa terbaik untuk kita menambah baik tips-tips yang sedia ada. Doktor, sebagai permulaan, kita tahu bahawa dalam pelayaran rumah tangga ini memerlukan komitmen dan juga tanggungjawab suami serta isteri tersendiri, bagaimana mereka ini nak melayari bahtera ke arah sebuah hubungan yang lebih kekal di jannah nanti. Tips yang pertama, kalau kita nak lihat peranan masing-masing dalam rumah tangga ini. Alhamdulillah, saya rasa kalau saya bercakap topik ni pun buat sampai masa sekarang ni, insya-Allah sesuailah, pasal memang keluarga bahagia, anak-anak membesar berjaya. Saya pun dah kahwin 35 tahun. Alhamdulillah. Lama tu. Sebab 21 tahun yang pertama dan 15 tahun yang 17 tahun yang kedua. Bermakna berapa? 38 tahun. Total lah itu. Total. Kan, bercakap tentang pengalaman perkahwinan kan. Jadi kena ambil dua-dua lah. 38 tahun. Dia sebenarnya tip pertamanya sekali adalah kita kena tahu apa matlamat kita membina rumah tangga. Sebab itu bila saya kahwin, perkataan pertama yang saya pesan pada orang dan saya pesan pada diri saya, tolong padam perkataan cerai. Kita sebagai suami, kita ada hak kuasa untuk mencerai, tapi tolong padam perkataan tu dulu. Maksudnya padam tu sebab ada orang sikit-sikit gaduh, dia kata dia ugut, nanti saya cerai nanti nak kena ceraikan ni, nak berceraikan ni, asyik perkataan itu didendang-dendangkan. Dan isteri pun apabila ada masalah sikit, ceraikan saya. Kan ada pihak ketiga, ceraikan saya. Mudah sangat minta cerai. Jadi pada saya, padam dulu perkataan cerai itu. Kalau betul lah katakan memang suami yang kita kahwini tidak seperti apa yang kita harapkan, isteri tak seperti mana kita sangkakan, misalnya, bawa benda tu kepada Jabatan Agama. Biar kita bawa kepada kaunselor, bawa kepada perbincangan. Jangan kita mudah sangat lepas ni. Jadi kalau tanya saya, apa tip kebahagiaan yang pertama adalah menangguhkan perkara-perkara yang buruk yang boleh berlaku dengan perkataan cerai itu tadi. Lepas kita cakap tu cepat. Tetapi bila kita nak tarik balik, orang lelaki ada 3 kali je. Kan? Lepas pada tu, saya dah kenal ramai orang yang gila talak. Alamak. Yang datang jumpa, saya kata nak buat macam mana? Agama ada hukumnya, dan bila dah hukum, tak boleh maknanya tak boleh. Tetapi itulah dia nak balik semula kepada isteri dia, nak balik semula kepada suami, kepada isteri lah, tak boleh. Jadi oleh sebab itu, bila kita berkahwin, tip pertama kita kena set dalam minda kita, sejauh mana kita nak pergi, pastinya sampai ke jannah. Maknanya itu, cerai bukanlah satu pilihan. Saya minta maaf kadang-kadang doktor, bukan saya nak kata apa, bila orang tu berkahwin, mungkin secara bergurau, berseluruh, tetapi alah tak apa, kita kahwin, tak serasi kita cerai. Daripada awal lagi dah kata macam tu. Okey, tadi itu satu. Kemudian bila kita tengok zaman sekarang, suami isteri dalam kehidupan yang sangat sibuk, anak-anak juga dengan tanggungjawab, pekerjaan, karier dan sebagainya. Tetapi ada kalanya orang kata sama-sama nak ke jannah, tetapi ada perkara-perkara asas yang mungkin mereka terleka, terlupa, tapi itulah asasnya mereka nak ke jannah. Okey, bila kita lihat perkahwinan ini, dia untuk saling memahami. Kita tak kenal pasangan kita kalau setakat 5 tahun kahwin kita kata, oh aku dah kenal pasangan aku. Bohong. Kita kenal pasangan kita apabila kita diuji. Bila ada sesuatu yang menguji kita. Contoh misalnya, kita kahwin dengan pasangan kita ni, suami kita ni, waktu kita kahwin dia berduit.
Tetapi COVID PKP ini dia menjadi papa kedana. Bisnes tak jalan, kerja kena buang, kena cuti tanpa gaji. Sekarang ni dia berhadapan dengan situasi yang dia pun tak boleh nak tangani. Di situlah keutuhan, persefahaman, pengorbanan pasangan itu betul-betul diuji. Kan? Jadi oleh sebab itu, bila kita diuji, di situ kita kenal pasangan kita. Sama ada betul ke dulu kata sehidup semati. Betul ke dulu kata boleh terima kita seadanya. Betul ke? Jadi bila datang ujian, di situlah sebenarnya kita akan lebih kenal pasangan kita. Jadi oleh sebab itu, disebabkan kita dah pun berikrar, ada akad dengan yang mana kita nak hidup bersama, lalui bersama-sama. Sebab menerima ujian dengan dua orang adalah lebih baik dengan satu orang saja fikir. Kan? Sekurang-kurangnya isteri dia ada cara dia cari duit, kan? Mungkin dia jual keripik, mungkin dia buat nasi lemak pagi-pagi yang suaminya mungkin tak mampu. Mungkin dia ambil kelas jahit menjahit, mungkin dia adalah benda-benda yang dia boleh tampung kehidupan ketika saat getir tu tadi. Sebab di musim-musim COVID, musim PKP macam sekarang ni, ada orang berantakan, bercerai-berai sebab masalah duit. Jadi sebab tu bila kita tip yang kedua yang kita nak kena faham adalah kita kena sanggup sama-sama susah, hidup susah senang bersama-sama. Maknanya kita kena bersedia untuk saat itu, kan? Contoh katalah mungkin kita kenal isteri kita, ketika dia cantik jelita, dia cergas, dia okey, tiba-tiba katalah ditakdirkan dia terkena misalnya penyakit kanser contoh dia, ataupun tiba-tiba dia lumpuh misalnya, ataupun misalnya adalah yang mana-mana yang dia bukan seperti mana isteri yang kita kenal, yang kita ambil, atau suami yang kita kenal, yang kita kahwin ni. Adakah kita nak terus kata kalau macam ni kita kena berpisah lah. Jadi mudah sangatnya bina rumah tangga dia hancurkan sebegitu saja. Sedangkan mungkin anak dah 3-4 orang. Jadi oleh sebab itu kita kena sanggup susah payah hidup mesti terima untuk redah bersama-sama. Maknanya saya nampak asas ataupun tips kedua adalah redha melalui ujian bersama-sama, dan di situ akan terselitnya pahala. Betul. Yang bawa mereka ke jannah. Betul. Kita dah ada 2 tips, tapi kita nak tahu juga dalam apa yang disentuh oleh doktor sebentar tadi, kan, bagaimana sebenarnya kita harus menerima pasangan kita seadanya, susah senang bersama, apatah lagi dalam pelbagai ujian yang mendatang ketika ini. Bagaimana kita nak melihat pengorbanan setiap pasangan itu, doktor? Kadang-kadang bila kita kata kita boleh sehidup semati, susah bersama, bila kena berkorban sesuatu, itu yang membuatkan ada dalam kalangan pasangan yang sanggup menarik diri daripada perkahwinan. Baik, bermakna dia mempunyai persepsi dan konsep yang salah tentang perkahwinan itu sendiri. Kita kena faham, ya. Seorang anak memerlukan mak dan ayahnya sebumbung untuk dia bahagia, keluarga bahagia dan mereka berjaya. Mereka tak boleh kata okeylah tak apa, kita duduk asing-asing, kita dah tak sehaluan, tapi anak-anak masih saya datang, saya lihat. Tak sama mak dan anak-anak ni. Sebab tu kita ni bila kita nak lafazkan apa-apa sekalipun, nak berpisah sekalipun, masa kita tidur malam, okey, kita kalau suami ketika tengah tidur ni, tataplah wajah isteri, tataplah wajah anak. Kalau suami tidur, tataplah wajah suami. Masa tu kan kita akan rasa rasa kasih sayang, rasa belas ihsan, rasa tak sanggup nak buat benda-benda. Sebab apa? Sebab sebelum, ingat senang ke nak membina rumah tangga ni? Tak senang. Sebab itu ada orang lambat kahwin. Sebab dia ada kebimbangan, andaian kalau dia rasa macam mana ya, kahwin 2-3 tahun dah berpisah. Kan macam mana kalau dia tidak bahagia? Macam mana dia tengok saudara mara dia porak-poranda. Jadi dia ada kebimbangan, ataupun kadang-kadang dia kata macam mana aku pun tak boleh nak sara diri aku, macam mana aku nak sara satu keluarga. Jadi keputusan untuk kahwin itu bukan keputusan yang mudah. Jadi bila kita dah buat satu keputusan, kita layarilah bahtera itu walau tsunami bagaimanapun, kecuali yang mana pasangan kita melakukan perkara-perkara yang tidak boleh kita maafkan, yang memang tak boleh terima. Contoh misalnya dari awal kahwin sampai ke sudah tak pernah nak bagi nafkah.
Contoh kan, tak pernah nak bagi nafkah, ataupun pasangan kita terlibat dengan gejala-gejala macam misalnya penagihan ke apa yang mungkin tak mau berbalik, maknanya makin teruk kat dalam keluarga. Dan kalau diteruskan perkahwinan ini akan mudarat kepada anak-anak. Kan? Ataupun mungkin kadang-kadang kita perkahwinan kedua, ketiga yang mungkin kita tahu bahawa keselamatan anak perempuan ni yang merupakan anak tiri kepada dia mungkin tergugat ataupun ada masalah. Kan ada banyak masalah cabul, masalah apa kan, masalah haruan makan anak. Kalau kita tengok benar-benar ini perkara-perkara yang mungkin terpaksa berpisah demi menjaga keharmonian dan keselamatan. Kalau lain setakat susah hidup bersama, makan tak cukup, apa semua, masih boleh usahalah. Masih boleh usaha. Jangan cari alasan lah. Jangan cari alasan lah. Kan? Okey, doktor. Ini tadi saya berkongsi dengan para penonton. Saya kata mungkin selama ni kita dah melayari bahtera perkahwinan tu, kita rasa inilah perjalanan kita. Tetapi banyak mungkin perkara-perkara kecil, tips-tips kecil tentang dari sekecil-kecil perbuatan, sekecil-kecil orang kata sumbangan yang mereka kadang-kadang tak sedar. Lepas tu satu lagi, apabila orang kata sebenarnya wanita lah, isteri lah yang paling mudah masuk syurga. Dan tanggungjawab suami itu besar. Betul. Saya tak nafikan wanita mudah sangat masuk syurga apabila dia taat kepada suaminya. Kan, dia taat kepada suaminya, dia dengar cakap suaminya, dia jaga suami elok-elok, maka makan minumnya dan sebagainya, layan suami sebaiknya, maka memang dalam agama masuklah ke mana-mana syurga melalui mana-mana pintu yang dia nak masuk. Bermakna mudahnya seorang wanita sebenarnya nak masuk syurga. Tetapi untuk seorang lelaki, syurganya pada ibunya. Okey, syurga pada ibunya. Jadi dia kena jaga betul-betul hati ibunya, dan dalam masa yang sama dia tunaikan tanggungjawab dia. Tanggungjawab kita sebagai ketua keluarga menyediakan tempat tinggal, menyediakan makan minum. Bukanlah bermakna nak kena mewah. Bukan nak kena mewah, tetapi cukup. Maknanya kita bekerja ni, sebab tu orang sekarang, seorang pemimpin, seorang ayah, seorang suami yang bertanggungjawab, mereka sanggup lakukan 2-3 kerja. Rebut apa peluang yang ada. Sanggup orang dah tidur, dia mungkin berjaga lagi. Buat kerja. Sebab apa? Sebab memikirkan nak nafkah keluarga, nak bagikan tempat tinggal, nak bagikan keselamatan, makan minum yang cukup, pakaian yang cukup. Itu semua atas tanggungjawab seorang suami. Dan tanggungjawab isteri adalah membantu suaminya dengan urusan rumah tangga. Tetapi mungkin juga berlaku yang mana suami isteri ni, isteri pun mungkin ada peluang menambah pendapatan. Dan dengan izin suaminya, maka dia boleh pergi keluar cari kerja, buat berniaga apa dengan izin suaminya. Dan menariknya, orang perempuan bila dia dapat pendapatan, duit itu duit dia. Duit suami, duit dia juga. Kan? Suami tak boleh ambil duit isteri. Bolehlah pujuk-pujuk, bolehlah lobby-lobby, bolehlah cuba cari cara kan. Lobby-lobby ya. Lobby-lobby. Kan bolehlah kata pandai-pandai lah kan. Kalau katakan bagi duit proposal. Kan? Jadi tapi tak bolehlah nak ambil gitu, tak boleh kan. Dan saya selalu nasihatkan kepada orang perempuan yang berkerjaya. Saya kata simpanlah duit kita, jangan sampai suami tahu semua. Sebab suami ni macam-macam dia punya akal dia kan. Jadi ada yang baik, ada yang sosok kan, ada yang ambil kesempatan. Sebab apa? Kalau berlaku apa-apa, kita ada duit yang mana kita nak meneruskan kehidupan kita. Penting sangat. Ada sebenarnya pelbagai cara untuk melayari rumah tangga ini. Kalau dalam kesusahan, Mak kata doktor tadi, bagaimana kita boleh bantu dan sebagainya. Tapi nak tanya juga doktor, bagi mereka yang mungkin mempunyai tanggungan lebih daripada seorang isteri dalam kehidupan. Berdasarkan pengalaman jugalah. Ini cabaran juga. Ini tanggungjawab yang lebih besar. Kalau seorang isteri tu sudah cukup besar, apatah lagi ada 2, ada 3. Bagaimana sebenarnya sama-sama kita nak memimpin kejadian? Bila kita bercakap tentang ada lebih daripada 2 isteri, 2 keluarga, paling penting memang dalam Islam pentingkan keadilan. Keadilan dari segi masa yang kita peruntukkan. Keadilan dari segi masa kita ambil. Bukan bermakna kalau kita dah balik rumah ni 3 hari ataupun 2 malam, kemudian kita tak boleh patah balik ke rumah yang pertama, misalnya ke rumah yang sebelah. Sebab apa? Kadang-kadang keperluan anak sakit, kadang-kadang ada isu-isu semasa. Jadi sebuah keluarga poligami yang harmoni, mereka boleh berlebih kurang, mereka boleh fleksibel. Okeylah, tak apalah, dah suami ada hal di sana, patut 2 malam terlajak 3 malam, dan
nanti gantilah balik. Saya selalu macam tu. Kalau saya patut 2 malam, ada urusan, terlajak 3, kita ganti balik kat sini. Kan? Selalu. Dan sampai bila dah 17 tahun berpoligami, maka isteri anak pun dah mula faham tentang cara kita membahagikan masa. Itu dari segi masa. Yang kedua, dari segi pemberian. Okey, kita kena beri pemberian, kena adil dari segi memberi pemberian. Kalau di sana kita beli benda, di sini kita kena beli juga. Tetapi kita kena lihat kepada pertamanya adalah saiz keluarga. Akan contoh, kalau di sini anaknya 4, yang di sini anaknya 1. Jadi pemberian itu kena sesuai dengan tanggungjawab. Dan begitu juga misalnya kalau kita nak renovate rumah lah kata, kalau kita renovate rumah sini, kita nak kena renovate juga rumah sana. Kan? Maknanya contohnya, kalau kita rumah tak perlu renovate, bermakna ada perbelanjaan yang perlu dikeluarkan. Saya pergi ada satu tempat, dia kata apa, okey, tengah naik taksi ni, driver tu cerita. Dia kata, doktor, rumah ni kat kampung ni, dia isterinya ada 4. Cuba tengok, rumah semua sama. Saiz sama, bentuk sama, semua sama. Lepas tu dia kata, sangat adil. Saya kata, tak adil. Dia kata kenapa tak adil, rumah sama? Sebab selera isteri berbeza-beza. Yang ini nak konsep moden, yang ini nak konsep lama contohnya kan. Jadi oleh sebab itu, kalau kita buat semua konsep moden semua, yang suka konsep moden suka tak? Suka. Yang tak suka konsep moden, tarik muka. Jadi lebih baik kita berkata, okey, kita ada berapa ribu nak buat rumah, nak buat hiasan dalaman, pilihlah apa. Tapi ini sahaja bajet masing-masing. Kan? Begitu juga kalau kita beli pakaian. Yang ini badannya saiz big size. Yang ini saiz kecil. Takkan yang ini nak bagi 5 ela, yang itu pun nak bagi 5 ela kan? Bagi ikut badan lah. Saya sebenarnya membuat kesimpulan, sebenarnya tips yang sebenar adalah komunikasi dan pengurusan. Betul. Yang memang terancang dan juga masing-masing orang kata redha dengan orang kata sumbangan dan juga apa yang cuba dilakukan oleh suami ataupun isteri sebenarnya. Okey, mungkin kita sedar tak sedar sebenarnya banyak dah kita dah dengarkan, dah hampir sampai ke penghujung perbincangan kita. Sebenarnya tips ke jannah ini sebenarnya kepada para suami isteri, dan juga mungkin tak dilupakanlah peranan anak-anak juga untuk membawa ibu dan ayah dan mereka ke jannah ni, bagaimana? Saya nasihatkanlah, kalau ada kita dengan anak-anak dan anak-anak sendiri, kita jangan cuba mempengaruhi mak atau mak lah kan. Bila duduk ayah tinggal, dia mempengaruhi mak untuk benda-benda yang tak sepatutnya. Sebab tu kadang-kadang ada bagusnya kalau isteri ni dia buat hal masing-masing, daripada kita orang ni boleh ziarah sana, orang ni boleh ziarah sini. Kalau tidak kan, sakit kepala tau. Sakit kepala. Macam mana dia ada jam tu, kat rumah kita tak ada? Habis. Allah. Kan? Jadi saya bila saya macam tu, saya memang serah pada isteri. Nak datang, nak ziarah, tak nak datang pun tak apa. Kan? Jadi biar dia buat keputusan. Dan anak-anak jangan campur tangan. Dia pergi rumah orang ni. Mak, tadi saya pergi rumah sana gini. Makanannya macam ni. Barangnya macam ni, bendanya macam ni. Ayah belikan ini. Anak-anak jangan racun mak tu. Kan? Anak-anak kena berikan peluang main peranan untuk mendekatkan lagi silaturahim. Kan? Sebab tu pernah kita tengok kadang-kadang yang merosakkan rumah tangga bukannya pasangannya, tetapi orang luar Keliling. yang hantar maklumat, info dan yang macam-macam. Kan? Ada setengah tu mungkin siap ambil gambar. Kenapa awak tak ikut pergi sini? Dah sudah. Kan? Sebab apa? Kenalan. Kan? Lepas tu orang tu dah mula tarik muka. Kita balik, apa hal tarik muka ni kan? Rupanya ada info yang sampai yang mana tak sepatutnya sampai. Orang lain ni pun jangan campur urusan rumah tangga Jangan orang. campur. Dan semestinya setiap daripada individu dalam sebuah keluarga tu, tak kira suami, isteri dan anak-anak, memainkan peranan masing-masing. Betul. Untuk membentuk sebuah keluarga yang boleh sama-sama memandu ke jannah sendiri. Jadi kita ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Dr. Tengku Asmadi kerana bersama dengan kita berbagai tips yang telah dikongsikan mengenai tips kita ke jannah. Sekali lagi terima kasih doktor. Dan kepada anda semua penonton, jangan ke mana-mana, kita berehat seketika.